تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Suluh Khatimah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, bertemu kita lagi. Alhamdulillah, tuan-tuan sehat, kami pun sehat, kami di yayasan pun sehat. Kami doakan saudara-saudara, semua teman-teman, sahabat-sahabat saya, sama ada yang menonton ataupun yang tidak menonton program kita ini, diberikan kesihatan yang baik. Tuan-tuan dan puan dilindungi daripada musibah yang sedang menimpa kita sekarang, COVID-19 dengan beberapa variannya, seperti Delta, Alpha, Beta, Lambda, dan berbagai-bagai lagi. Yang semuanya ini, varian-varian ini dikatakan jauh lebih berbahaya daripada yang pertama-tama dulu yang kita hadapi. Saudara, sebab itu marilah kita bersama-sama insya-Allah mengongsi pengalaman kita, mengongsi ilmu kita, di samping kita berjaga-jaga insya-Allah mengambil langkah-langkah yang pasti ikut SOP kita dalam hidup ini supaya tidak saja sebagai ikhtiar kita akan dijauhkan daripada musibah yang sedang menimpa umat di seluruh dunia sekarang ini insya-Allah. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah untuk para remaja kita ya, malam tadi badminton satu-satunya pingat yang kita menang setakat ini, pingat gangsa ya, di mana pasangan Brabel kita menewaskan pasangan Indonesia dalam 3 set dan kita menang, dan itu adalah merupakan pingat yang pertama walaupun gangsa, tapi bagi negara kecil seperti Malaysia ini sudah tentulah ia sangat bermakna. Tuan-tuan dan puan ya, kita ucapkan tahniah kepada kedua-duanya pasangan double itu yang telah mengharumkan nama negara kita dan sebagainya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya. Pagi ini kita masih lagi bercerita tentang remaja, ke mana remaja sekarang ini, apa arah tuju remaja, apa masalah remaja, apa yang diimpikan oleh remaja, apa yang remaja ada, apa yang remaja tak ada dan sebagainya. Kenapa remaja suka memberontak, kehidupan remaja, psikologi remaja, berbagai-bagai ya. Berbagai-bagai cerita mengenai satu benda dinamisme ya, tentang bila kita cerita persoalan mengenai remaja ini. Dan bersama kita sebagaimana biasa tuan-tuan dan puan, kita ada orang yang akan membincangkannya. Yang pertama Ustazah Syaurah ya, Syaurah Ishak, yang telah bersama kita sejak tahun yang lalu lagi tuan-tuan, tahun lepas lagi, seorang anak muda penghafaz Al-Quran, belajar di sekolah MRSM yang mempunyai komponen Al-Quran, penghafazan Al-Quran di Gemencih di sana. Kemudian masuk ke universiti, alhamdulillah dalam usia yang muda begitu, sedang berjuang menjadi aktivis Muslim, menjadi aktivis masyarakat, tuan-tuan dan puan ya, menulis buku dan mengadakan konsultansi pakar runding, juru runding dia mengenai hal-hal Al-Quran, tuan-tuan dan puan ya, yang saya fikir inilah yang diperlukan oleh umat sekarang ini. Satu dunia ni memerlukan tuan-tuan ya, memerlukan kita mendekati Al-Quran, memerlukan kita membaca Al-Quran, memerlukan kita mentadabbur Al-Quran, memerlukan kita mendalami Al-Quran, memerlukan kita menghidupkan Al-Quran dan menentukan tuan Al-Quran berada di dada kita. Dada individual, dada keluarga, dada jiran tetangga, masyarakat, dan akhirnya dada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, pada pagi ini jika keadaan mengizinkan, kita ada Imam Muda Hasan Adli. Imam Hasan Adli juga penghafaz Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, yang mempunyai personality yang menawan. Alhamdulillah, dia bercakap dan dia buat apa yang dia buat, apa yang dia cakap, tuan-tuan dan puan. Dan dalam keadaan keremajaannya, kemudaannya, ada anak 3 orang dah, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah nampaknya perjuangannya untuk agama, bisnesnya untuk agama, semuanya tuan-tuan dan puan, apa yang dilakukan adalah dalam persekitaran, dalam environment ataupun dalam bahasa sekarang ni sebut ekosistem agama insya-Allah. Jadi kita mulakan tuan-tuan dan puan
Jangan lupa ni like and share. Like and share tuan-tuan. Ini saya harap sangat. Kita harap sangat. Anak-anak kita berada. Anak sekolah rendah, anak sekolah menengah. Terutamanya sekolah menengah. Anak universiti sekarang berada di rumah tuan-tuan. Saya ada anak saudara yang masuk universiti tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Daripada dulu sampai sekarang masih lagi working from home, study from home dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Tak menjejakkan kakinya. Seorang berada di Universiti Utara Malaysia, tak balik kampus. Seorang berada di Universiti Teknologi, Universiti TNB pun tidak balik ke kampus, tuan-tuan, berada di rumah. Kita harap mereka ada, tuan-tuan. Mereka ada pagi ni. Pagi ni, tuan-tuan dan puan, kita bangun sembahyang subuh, kita buat solat sunat subuh, kita subuh berjamaah dalam keluarga kita, kita baca selepas itu, kita doa, kita zikir dan dibaca satu potong, dua potong hadis, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan bagi saya dan keluarga, tuan-tuan, anak dan menantu, pagi ini selepas kita subuh dan sebagainya, kita buka buku hadis, kita baca hadis. Ada 3 potong hadis yang dibaca pagi ini. Mengenai salat, tuan-tuan. Mengenai salat, tumakninah dalam salat. Maknanya kalau kita berdiri daripada kita rukuk, dan iktidal, tuan-tuan dan puan, berdirinya kena betul. Kena betul. Sekurang-kurangnya dikatakan dalam berdiri itu, lamanya kita berdiri itu, baca subhanallah 3 kali dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Barulah kita sujud. Begitulah tuan-tuan dan puan. Maknanya, tumakninah ni merupakan salah satu rukun dalam sembahyang. Itu disebutkan dalam hadis. Ada 3 hadis yang dibaca tadi. Jangan mencuri, tuan-tuan, waktu sembahyang. Jangan mencuri. Nabi tanya, mencuri pasal apa? Orang yang tidak betul sembahyangnya, orang yang tidak tumakninah sembahyangnya, mencuri katanya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ini, jadi kita baca pagi-pagi ni, tuan-tuan, baca hadis, potong, 2 potong, 3 potong hadis. Masya Allah, tuan-tuan. Pagi ini disambut dengan hadis. Matahari dan air nanti disambut dengan hadis. Jiwa kita dihadiskan, tuan-tuan, oleh, tuan-tuan, kata-kata daripada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh sahabat dan juga diriwayatkan oleh periwayat hadis kepada kita, insya-Allah. Jadi, Ustazah Syaurah, insya-Allah dah ada kan, Ustazah Syaurah? Ya, Datuk. Alhamdulillah. Ustazah, Ya, mukadimahkan sikit tajuk pada pagi ini. Kita mukadimahkan sikit, Ustazah. Dalam masa 4-5 minit dimukadimahkan, kemudian tu kita tunggu kita punya imam muda Hasan Adli, apapun insya-Allah Ustazah mukadimahkan dulu, insya-Allah, supaya program ini dapat berjalan, dan perbincangan berikutnya insya-Allah kita jangan lari daripada mukadimah yang dimukadimahkan oleh Ustazah Syaurah itu. Sila Ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertamanya yang berbahagia Datuk Hassan, seterusnya yang dihormati Imam Muda Hassan, dan juga yang dikasihi sekalian para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah dan juga para sahabat sekalian. Jadi seperti biasa kita bersiaran langsung pada hari Ahad ini bersama dengan kami bertiga, yang mana topik kita berbicara tentang hari ini, setiap minggu sebenarnya kita berbicara tentang anak muda. Dan kalau kita tengok poster kita pada hari ini adalah berkenaan dengan menyuntik roh agama di kalangan anak muda. Kan, subhanallah, satu tajuk yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama kupaskan dan kita bincangkan supaya apa, kita boleh membawa anak-anak muda kita ini kembali kepada agama itu sendiri. Jadi perkara yang saya nak mukadimahkan pada hari ini adalah bila mana saya terfikir, bila mana kita nak buat sesuatu perkara, tak kisahlah sama ada dalam kita nak apa orang kata, nak capai cita-cita kita, impian kita ataupun kebaikan yang kita nak buat, kita mestilah ada satu motivasi yang paling besar yang akan mendorong kita untuk buat sesuatu kebaikan tersebut. Begitu juga dalam kita nak anak-anak kita ni cinta pada agama. Kan, bukannya anak-anak yang jauh daripada agama, bila sebut kakak jom pergi majlis ilmu, dia kata tak nak. Kita tak nak anak muda yang sebegitu, tapi kita nak anak-anak muda yang cintakan pada majlis-majlis ilmu. Bila berbicara tentang agama, mereka lah orang yang paling ke hadapan. Jadi hari ni saya nak, sebagai mukadimah, saya nak kongsikan satu ayat Al-Quran yang mungkin kita sama-sama boleh menjadikan sebagai satu motivasi supaya apa, kehidupan kita ni sentiasa bergelumang dengan
agama itu sendiri. Ayat tersebut daripada suratul Baqarah. Ayat ke-25 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Yang bermaksud, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka siapa orang beriman? Kita lah. Kita hari ni salat fardu subuhnya alhamdulillah, lepas subuhnya pula zikir, baca Quran, masya-Allah tabarakallah, dah beramal soleh, bahawa disediakan untuk mereka yakni syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari syurga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang sama dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kenapa saya bacakan satu ayat Quran yang membicarakan pada kita tentang keadaan syurga. Apa yang Allah janjikan kepada orang yang beriman dan juga beramal soleh adalah tentang syurga itu sendiri. Yang mana kalau kita nak berbicara tentang syurga ni, adalah satu tempat yang kita tak boleh bayang bagaimana keindahan syurga tersebut. Jadi saya nak mengajak kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian supaya apa? Kita menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai motivasi untuk diri kita hidup dengan agama dan bukan semata diri kita tetapi kita mengajak orang lain juga untuk kembali kepada agama. Sebab apa penting untuk kita ada motivasi terbesar dalam kita melakukan sesuatu perkara? Saya bagi satu contoh yang mudah lah. Kalau kita nak jadi orang kaya, biasalah kita akan ikut seminar-seminar orang bagaimana nak jadi orang kaya. Jadi kebiasaannya kalau kita pergi pada seminar nak jadi orang kaya ni, penceramah akan cakap apa? Antara tips yang wajib mereka akan kongsikan adalah jangan pernah tinggalkan solat sunat duha. Jadi kita ni yang tak pernah buat solat sunat duha kan. Tapi saya yakin dan percaya penonton kita ni semuanya subhanallah beramal dengan solat sunat duha. Tetapi ada setengah orang dia tak pernah beramal dengan solat sunat duha. Tapi bila mana dia pergi pada ceramah tersebut dan penceramah sebut nak jadi orang kaya, jangan pernah tinggal solat sunat duha. Maka dia yang tak pernah solat sunat duha tu tiba-tiba boleh buat solat sunat duha. Sebab apa? Motivasi terbesar dia, aku nak jadi orang kaya. Jadi begitu juga kita dalam kehidupan kita kan. Kita nak didik anak kita hidup dengan agama. Diri kita pun nak hidup dengan agama. Maka kita kena ada satu motivasi yang terbesar. Supaya bila kita rasa lemah semangat kan. Ada setengah mak ayah, dia ada satu perasaan yang saya tak tahu dah nak buat apa dengan anak saya ni. Dah mula rasa give up nak kembalikan anak pada agama kan. Maka kita ingat balik janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh tentang keadaan syurga itu sendiri. Sebab apa? Kalaulah kita meletakkan kehidupan dunia ni sebagai motivasi untuk kita buat baik, terkadang kita kecewa. Sebab apa? Manusia ni ada manusia dia tahu menghargai kita. Tapi ada manusia dia tak pandai menghargai kebaikan yang kita buat. Tapi bila mana dengan Allah Azza wa Jal, kita pegang pada janji yang ada pada Quran, kita pegang pada janji yang ada pada hadis, insya-Allah jaminan 100% bahawasanya kita tidak akan pernah kecewa. Jadi moga-moga mukadimah ini kita berbicara tentang motivasi untuk kita sama-sama menjadi orang baik ini menjadi kekuatan untuk kita kuatlah orang kata dengan dunia akhir zaman yang penuh dengan cabaran ni insya-Allah. Wallahu a'lam Datuk mukadimah. Alhamdulillah. Terima kasihlah Ustazah. Cantik mukadimah tu, memetik daripada Al-Baqarah ayat yang ke-25 tuan-tuan. Apa antara isinya? Kita ulang sikit je. Yang pertama, orang-orang yang ditujukan kepada orang yang beramal soleh. Yang kedua, mereka disediakan syurga tuan-tuan. Syurga amal soleh, ganjarannya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan apa? Rezeki yang banyak. Dalam ni kita yang buah-buahannya berbagai-bagai tuan-tuan. Yang dapat digambarkan. Kalau buahnya, buah apple, bukan anggur yang kita tengok sekarang ni tuan-tuan puan. Kita tak tahu, mata tidak boleh menggambarkan, telinga tak boleh mendengarkan, hati tak boleh menggambarkan bila menyebut buah-buahan di syurga. Kemudian mengalir sungai-sungai di dalamnya. Tuan-tuan nampak ni sungai-sungai yang suci, airnya seperti madu, airnya seperti susu yang hebat.
dan baunya kasturi dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan ya, kekal di dalamnya. Kekal. Dia kekal di dalamnya. Itulah tuan-tuan daripada inti daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 yang dibacakan oleh Syaurah tadi. Kemudian ini janji. Syaurah kata ini janji Allah. Ini tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada remaja, tuan-tuan, inilah tawarannya. Kepada yang pra-dewasa, inilah tawarannya. Kepada dewasa pun inilah tawarannya. Kepada manusia yang sudah lanjut umur macam saya pun, inilah tawarannya, tuan-tuan. Kalau ini tawarannya tuan-tuan bukan emas, tawarannya bukan perak, tawarannya bukan diamond, tawarannya bukan sapphire, tawarannya bukan gems, batu-batu yang berharga, tuan-tuan dan puan. Tawarannya ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para remaja yang berada di hadapan saya, wahai anak-anak, wahai remaja yang saya sayangi, wahai anak-anak yang saya belai dan saya sayangi ini, marilah kita sambut, tuan-tuan. Sambut apa yang disebut oleh Ustaz Syaurah tadi, Al-Baqarah ayat 25 ni kita sambut. Dia kata tuan-tuan pun juga menyebutkannya, jangan tinggal salat. Jangan tinggal salat. Seperti misalnya tuan-tuan, salat duha. Salat duha, Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau baca salat duha ni, tuan-tuan dapatkan buku salat-salat sunat tuan-tuan dan puan. Mengenai salat duha ni, tengok pula pengarang, tengok apa. Ada yang mengatakan tuan-tuan ada 10 hikmat sembahyang duha. Ada pula dikatakan 20 fadilat sembahyang duha. Ada mengatakan 40 fadilat sembahyang duha. Tapi pada keseluruhannya tuan-tuan yang menjurus kepada rezeki tuan-tuan. Sembahyang duha, sunat duha, usalli sunat duha, raka'ataini lillahi ta'ala, tuan-tuan, rezeki mencurah-curah tuan-tuan, mencurah-curah. Tak datang hari ni, besok. Tak datang besok, lusa. Tak datang masa muda, datang masa tua. Tak datang masa tua, masa nak mati. Rezeki yang paling besar, apa dia tuan-tuan? Rezeki yang paling besar, masa nak mati, rezekinya ialah mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini rezeki yang priceless. Dan tuan-tuan, kalau kita gunakan perkataannya priceless, maknanya tak dapat diletakkan harga je. Terlalu tinggi harganya. Tuan-tuan ni, itulah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat taubat yang malam tadi kita cerita tentang program. Kalau tuan-tuan menyaksikan program malam tadi pukul 9.15 bersama dengan Dr. Bibi daripada Singapura, bersama dengan Dr. Rahimi Saad daripada Malaysia, tuan-tuan dan puan, kita bincang semalam. Kita bincang hal ini, kita bincang tentang ilmu, kita bincang tentang amalan. Malam kita bincang mengenai tuan-tuan cabaran. Islam menangani cabaran, Islam mendepani cabaran malam tadi insya-Allah. Okey. Dah ada ke apa ni Imam Muda dah ada dah? Ada. Alhamdulillah. Okey. Imam Muda insya-Allah Ustazah Syaurah telah pun memukadimahkan tadi perbincangan kita. Tajuk kita ialah suntikan roh agama di kalangan anak muda, menyuntik roh agama di kalangan anak muda. Okey, bila sebut menyuntik ni macam kita mentik vaccination ni, inoculation ni, kita vaccination ni, kita suntik ni. Suntik ni maknanya nak selamatkan kita. Suntik maknanya sama ada AstraZeneca ke, sama ada Pfizer ke, sama ada Sinovac ke, tuan-tuan, untuk memberikan daya tahan kepada kita, untuk menambah antibody daripada kita yang ada dalam badan kita supaya insya-Allah kita terhindar daripada COVID-19. Ada yang varian Delta, Alpha, Beta, Lambda dan berbagai-bagai lagi tuan-tuan dan puan. Jadi kita nak suntik agama dalam kalangan anak-anak remaja ni macamlah kita nak menyuntik tadi tuan-tuan, nak menyuntik tentang vaksin tadi. Jadi maknanya kalau kita suntik agama, maka lahirlah anak muda yang tegak dengan agama. Sunting agama, lahirlah anak muda yang tuan-tuan akidahnya jelas, akidahnya sahih. Suntik agama, lahirlah anak muda yang syariatnya, amalannya bertepatan dengan amalan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita suntik agama di kalangan anak muda ni, insya-Allah akhlaknya akan menggambarkan, akan memanifestasikan macam mana anak muda yang beragama. Jadi perkataan suntikan itu, boleh tak apa ni Imam Muda komen sikit perkataan suntikan agama itu di kalangan anak remaja kita. Sila. Baik, terima kasih Datuk. Seterusnya yang dihormati Ustazah Syaurah Ishaq seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan seluruh kata apa sahabat-sahabat penonton di Facebook mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu taala pada pagi ini bersesuaian dengan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku yang
menghidupkan pagi mereka dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Baik, syukur kita dapat bertemu lagi pada kali ini. Sebelum kita nak sebut tentang topik kita suntikan roh di kalangan anak muda, saya terbaca komen-komen ya di ruangan Facebook ini. Terima kasih pada Kak Hamidah Ismail. Saya kira ini antara penonton setia kita. Masya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah berkati. Cuma saya tengok ada daripada siapa tadi ya? Azinah Utamiyah. Kenapa agaknya share di Facebook saya di blog agaknya dah sebulan rasanya. Rugi saya tak dapat share dengan sahabat-sahabatku semua. Saya tengok ada 2-3 orang yang satu lagi Nur Hayati Osman pun kata begitu ya. Samalah. Dia pun kena blok. Saya blok maksudnya saya tak pasti. Mungkin ada masalah teknikal di Facebook ya. Boleh check baliklah perkara itu ya. Dia Facebook kita lah. Sebab kita tak boleh nak blok Facebook orang. Mungkin kenapa kita tak boleh share, mungkin settingnya ada berusaha. Kadang Facebook ni kadang dia pelik-pelik juga tuan-tuan. Dia punya teknikal dia. Saya sendiri pun pernah juga kita nak share tu tengok tak keluar share tu ya. Rupanya dia kena block. Ada isu-isu yang saya kata kita tak ada buat salah apa pun. Rupanya tak tahulah dia orang ni ada team sendiri yang kadang tengok ada benda sensitif ke apa, dia tak bagi kita share dan sebagainya. So boleh tengok balik benda itulah. Wallahu alam ya. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan ya, ibu-ibu ayah sekalian, bila kita sebut tentang suntikan ya, tadi Datuk sebut ya, ayahanda Datuk sebut tadi, ya Allah suntikan. Bila kita hari ini ya semua kita nak dapatkan suntikan vaksin kan, AstraZeneca-nya lah ya, dengan Sinovac-nya. Saya pun alhamdulillah dos pertama dapat AZ ya, dekat 2-3 hari juga flat ya. Demam juga kita. Ya, suntikan dos yang kedua bulan 9 nanti. Okey, kenapa kita perlukan suntikan vaksin ini? Ya, kerana untuk sebagai ikhtiar kita. Ini juga anjuran Nabi. Nabi suruh kita ikhtiar apa pun yang terbaik. Saranan daripada orang pakar. Ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah kan. Tanyalah pada ahlinya. Ya, kalau kamu tidak mengetahui. Ya. So kita tanya pada pakarnya, doktor kata kena ambil vaksin, kita pun sebagai ikhtiar kita, itu yang terbaik, itu juga satu perkara yang disuruh dalam agama, kita pun laksanakan. Itu untuk kita nak, orang kata sebagai ikhtiar untuk kita mencegah COVID-19. Tapi bagaimana suntikan, ini lagi disebut tadi kan, suntikan untuk mencegah COVID ini, suntikan vaksin, AZ ke, Sinovac ke, Pfizer ke dan sebagainya. Tapi kalau kita nak mencegah diri kita, mencegah diri anak remaja kita, anak-anak kita, bukan kata anak-anak, semua suami kita ke, isteri kita ke, ahli keluarga kita, daripada melakukan maksiat, maka kita perlu suntikkan. Suntik apa? Suntik vaksin hati. Ya. Vaksin hati kita juga perlu disuntik. Apakah suntikan vaksin hati kita? Tak lain tak bukan ialah vaksinasi Al-Quran dan hadis. COVID-19 nak cegahnya dengan Sinovac, Pfizer, ya, AZ. Diri kita nak cegah daripada maksiat, nak cegah daripada melakukan kemungkaran. Apa dia? Quran dan sunnah. Kan? Dalam Quran sebut macam-macam. Ya, elemen dalam Quran, ya, vaksin Al-Quran itu di dalamnya ada salat, di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada perintah zakat, di dalamnya perintah haji. Itulah ramuan Al-Quran. Itulah ramuan vaksin Al-Quran tadi itu. Maka bila kita ambil vaksin Al-Quran ni, disuntik dalam hati kita, maka kita akan dapat memahami apakah kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Ya, sebab tu Al-Quran kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sifat orang bertakwa bukan sekadar dia membaca Quran. Ya, kata Sayyidina Ali, mungkin kita biasa dengar kata ni kan. Ciri orang bertakwa itu ada 4. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Takut dia dengan Allah Ta'ala. Ya? Takut dia. Tak berani nak buat. Bila nak buat apa, dia nak buat perkara yang Allah larang, maka dia khawf. Ya? Dia takut dengan Allah. Kan? Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Ini saya nak tekankan. Wal amalu bitanzil.
yakni beramal dengan apa yang diturunkan, yakni Al-Quran. So inilah perkara penting ni. Orang bertakwa ini ciri-ciri orang bertakwa. Inilah indikatornya, ya, tanda arasnya. Iaitu orang bertakwa ni apa ciri-cirinya? Dia beramal dengan Quran. Sayyidina Ali mengatakan bukan sekadar membaca, ya, tetapi beramal dengannya. Wal amalu, beramal dengan Quran. So insya-Allah kalau kita beramal dengan Quran, ya Allah Taala kata buat begini kita buat. Allah kata ini tak boleh kita tak buat. Beramal dengan Quran. Maka itulah tanda-tanda orang bertakwa. Yang ketiganya, ciri orang bertakwa menurut Sayyidina Ali, waridha bil qalil. Ada juga mengatakan al-qana'atu bil qalil. Rasa cukup, ya. Rasa cukup dengan apa yang Allah bagi walaupun sedikit. Dia rasa cukup, lapang dada. Dia isunya bukan banyak ataupun sikit, tapi isunya, ya, cukup ataupun tak cukup apa yang Allah bagi. Ya, kalau sikit pun cukup, alhamdulillah. Kalau banyak pun alhamdulillah cukup. Sebab ada orang yang tak cukup-cukup hidup kat dunia ni, apa dia kejar pun tak tahu kan. Akhirnya meninggal dunia, anak entah ke mana, apa pun entah ke mana. Anak tak boleh mandikan jenazah kita, anak tak boleh solatkan, ya, tak boleh mensolatkan kita. Allah malang sekali. Selama ni kita curahkan macam-macam, kita kejar dunia, kita bagi dia macam-macam, akhirnya, ya, tak ada pulangan pun. Alangkah duka citanya kita, ya. Kemudian yang keempat kata Sayyidina Ali, wal isti'dad li yaumir rahil. Orang bertakwa ni indikatornya, tanda-tandanya, dia sentiasa upgrade diri, ya. Dia sentiasa mempersiapkan diri. Dia sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan hari kematiannya, hari kebangkitan nanti. Itulah ciri orang bertakwa. Maksud dekat situ, upgrade ourselves every day, ya. Every week, every time, upgrade. Macam tu kita, oh aku ni seorang ayah yang jauh daripada agama, upgrade ourselves, ya, to become as a father, good father contohnya. Mak pun sama, oh aku ni tak faham Quran, hari ni aku nak jadi anak mak yang terbaik, ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam hidup kita ni tak boleh individualistik, ya. Kita perlu kepada kalau boleh kita biarlah hidup kita ni ada magnetik, tuan-tuan, ya. Magnetik. Diri kita ni dia ada magnet yang boleh menarik orang kepada kebaikan. Kita tak nak individualistik yang hanya penting pada diri sendiri je. So individualistik versus magnetik. Ya. So kita nak biar kita jadi ibu yang ada magnet, menarik kepada kebaikan. Ini tidak, tuan-tuan dan puan, ya. Anak tengok kita, dia pun tak berminat. Kita baca Quran, kita buat baik, anak tak berminat. Ya, sebab apa? Sebab kita, diri kita tak jadi magnet. Semua hasabah. Kenapa ya anak-anak tak mahu mengikut kebaikan apa yang aku buat? Sebab kadang-kadang mungkin hati ibu ni kotor, banyak dosa, ya. Selalu mengumpat orang. Contoh saya cakap ni. So kita nak jadi magnet. Hati ni, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, hati ni milik Allah. Kalau masuk benda-benda yang tak baik, maka magnet tu makin berkarat, makin hilang dia punya power dia. Ya? Tapi kalau kita polish dia dengan Quran, dengan faham, dengan amal tadi, Masya Allah, magnet tu akan kuat, menarik kebaikan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sebagai penutupnya, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim, ya. Jagalah. Ini fi'il amar. Kata perintah yang Allah suruh. Bukannya suruh terpulang pilihan tidak, tapi ini perintah yang Allah suruh buat. Jagalah diri kamu. Jaga diri kamu. Tapi bukan setakat itu. Tak berhenti kat situ je. Tapi Allah kata apa? Wa ahlikum. Dan jaga juga ahli keluarga kamu. Kan? Jangan pentingkan individualistik tu. Ini ayah ibu yang orang kata, lantaklah anak nak jadi apa, yang penting aku tutup aurat, ya aku solat, anak tu pulang, dah cukup umur, pandai-pandai lah mereka. Ini sifat ibu ayah yang individualistik. Ini bukan ciri Al-Quran. Kan kita kata vaksin tu, biar vaksin hati, vaksin Quran. Macam mana kita vaksin hati tu kalau maksudnya tak berkesan lah vaksin tu. Kalau kita ada sifat individualistik, ibu ayah individualistik, dia jadi ibu ayah yang ada sifat magnetik tu. Ya. Nampak tak? Wa ahlikum, Allah kata, dan juga ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Daripada neraka. Sebab apa? Bakarannya daripada
bahan batu dan juga manusia. Ya Allah, kita tak nak tu. So kita nak buang sifat-sifat individualistik kepada magnetik. Ibu ayah ada sifat magnetik yang membawa kepada kebaikan, insya-Allah. Ya, sekian Datuk. Alhamdulillah. Individualism versus magnetism. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Ini untuk para remaja ya. Para remaja, tuan-tuan ya, anak-anak remaja yang disayangi, yang dikasihi sekalian, yang sedang menonton program ini, perkataannya ialah individualism. Pahaman bersendiri, aku versus magnetism, magnetic personality. Dia boleh panggil orang, orang tertawan dengan dia. Dia boleh rangkum. Macam magnet, tuan-tuan. Letak magnet, habis dia rangkumnya. Segala benda yang ada metal, tuan-tuan nampak, habis. Yang jauh pun dia ambil. Bergantung kepada kekuatan magnet itu. Makin kuat magnet itu, tuan-tuan nampak, Masya Allah. Tuan-tuan, teknologi sekarang ini, tuan-tuan, nak angkat barang yang kuat, yang hidrolik dan sebagainya, tuan-tuan tahu tak? Menggunakan tuan-tuan teknologi magnetism. Tu. Berapa tan dia boleh angkat tu? Magnet, tuan-tuan nampak. Jadi maksudnya para penonton yang notis sekalian, ya, ada satu hadis. Ya. Hadis ni antara sifat orang-orang yang beriman itu memandangnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tuan-tuan. Sifat orang yang beriman itu pandang dia reminding you of God. Pandang dia reminding you of Al-Quran. Pandang dia reminding you of salat. Pandang dia reminding of you of making good things, doing good things dalam dunia ini. Itulah dia yang dikatakan oleh Imam Muda tadi. The magnetism, part of magnetism dalam human perspective of humanity ini. Jadi para penonton yang mati sekalian, seronok kita, tuan-tuan. Memang kita seronok. Dan suntik tadi, tuan-tuan. Suntik, vaccination. Mana kita pernah dengar suntik Al-Quran? Suntik hati ni. Macam mana nak suntik hati? Al-Quran. Macam mana nak suntik hati katanya? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kita hidup ni kita dibekalkan dengan dua perkara yang kamu tidak akan sesat. Apa dia dua perkara yang tak sesat? Wahai pemudaku, kamu tidak akan sesat. Dua perkara. Apa dia? Malam tadi pun dah disebut. Dr. Bibi menyebut malam tadi, tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak carilah imam muda ya, remaja-remaja yang seperti ini. Boleh buat, tuan-tuan. Mesti boleh buat. Hanya nak buat atau tak nak buat. Hanya ada ilmu nak buat atau ilmu tak ada ilmu nak buat. Hanya tak ada rancangan nak buat atau ada rancangan nak buat. Hanya ada perkelilingan nak buat atau tak ada perkelilingan nak buat. Itu dia tuan-tuan buat. Boleh buat, insya-Allah boleh buat. Jadi misalnya kata kita dah dilatih sembahyang, dah latih solat. Sekali tak solat, tuan-tuan puan, Allah, ya Allah. Dunia ni tak ada gelap dunia. Itu latihan, tuan-tuan puan ni. Orang yang biasa bangun pagi tadi, tuan-tuan, dia tahajud. Tiba-tiba satu hari tu tak terbangun, tuan-tuan. Dah kita dah set jam tapi tak dapat bangun. Tak macam mana Allah takdirkan, tertutup langsung kita punya telinga, tak dengar. Bangun, tuan-tuan, bangun. Dalam pukul 6 dah bangun. Dikejutkan oleh azan daripada masjid, daripada rumah kita, dekat dengan rumah kita. Allah punya tak tahulah saudara, punya menyesalnya yang tak dapat diukur dengan ringgit dan sen, dollar and sen, daripada kita kehilangan tahajud pagi tadi. Inilah tuan-tuan dan puan. Jadi inilah pembenaannya. Boleh tak boleh berlaku? Boleh berlaku. Boleh tak berlaku dalam family? Boleh berlaku. Boleh berlaku pada anak remaja? Pasti boleh berlaku. Jadi insya-Allah. Okey. Kita nak pergi kepada Ustazah Syaurah. Ustazah, masya-Allah. Ustazah sihat ke tak sihat pagi ni, Ustazah? Alhamdulillah sihat, Datuk. Dengar bersin juga tadi tu. Okey, minta Ustazah sihat lah, tuan-tuan. Ustazah ni dia bawa Quran, tuan-tuan. Orang buat Quran ni kalau tak sihat, tuan-tuan, roh Quran tu bukan saja diri dia hilang, roh tu, tuan-tuan. Kelilingan dia, masyarakat dia, sebab Al-Quran ni ditaburkan cahayanya ke seluruh alam, tuan-tuan. Masya Allah. Al-Quran is the book of universe, tuan-tuan. Al-Quran, tuan-tuan, Al-Quran. Dengar cerita, tuan-tuan dan puan, Masya Allah. Ya. Bila Neil Armstrong, ini cerita, tuan-tuan, ni dirakamkan ni dalam majalah-majalah saya baca. Neil Armstrong bila memijakkan kakinya ke bulan, tuan-tuan dan puan, apa yang dia dengar? Antaranya ayat Al-Quran, tuan-tuan. Apa yang dia dengar? Antaranya laungan azan, tuan-tuan. Di satu universe, di satu planet, tuan-tuan yang lain.
Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa dia tengok tuan-tuan bila dia pusing tuan-tuan, dia pusing dalam sistem pusingan tu, planet tu yang kapal angkasa tu, dalam kegelapan tuan-tuan, dalam kegelapan ada satu tempat yang bercahaya tuan-tuan. Tempat itu mana tuan-tuan? Menuju kepada Kaabah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai remajaku sayang, inilah cerita-cerita. Ini bukan dongeng sayang, bukan dongeng, bukan. Inilah cerita namanya iman. Inilah ceritanya namanya taqwa. Inilah ceritanya nama ihsan. Dan kalaulah kita jadikan anak-anak kita, wahai ibu dan ayah yang menonton pagi ini, jadikanlah anak tuan-tuan, anak-anak magnet ini, bukan anak-anak yang individualistik sebagaimana Imam Muda Hasan Adli menyebutkan tadi. Ustazah Syaurah, okey. Ustazah juga menekankan Al-Quran, Imam Muda pun menekankan Al-Quran. Kan? Dan Al-Quran tu sebagai, kalau boleh, sebagai qarin, sebagai sahabat baik kita. Masya Allah. Tuan-tuan, tetapi kita tengok akhir-akhir ini, remaja-remaja tak pegang Quran, tak tengok Quran, tak buka Quran, tak tahu baca Quran. Saya mengendalikan summer camp, tuan-tuan. Summer camp. Alhamdulillah. Sampai ke Singapura kita mengendalikan summer camp. Kami mengendalikan summer camp di Brunei, kami mengendalikan summer camp di Singapura, kami mengendalikan summer camp di Australia, tuan-tuan. Kami mengendalikan summer camp. Alhamdulillah, tuan-tuan, Masya Allah. Daripada itu, tuan-tuan dan puan, lahirlah insan-insan. Paling tidaknya pernah mencium bau program-program yang unsurnya adalah Islam. Apa yang saya nak sebutkan, Ustazah, dalam program-program yang sedemikian ini, kita tekankan sangat. Paling tidaknya asasnya dua perkara kita tekankan. Salat dengan Quran, salat dengan Quran, salat dengan Quran, salat dengan Quran. Apa artinya remaja yang mempunyai seluruh resources yang Allah bagi kepada dia? The mental resources, the intellectual resources, the physical resources, the emotional resources, semuanya ada kepada remaja. And at their height, yang Allah bagi itu yang pada peringkat bukan macam saya ni umur 73-74 tahun, maknanya saya dah menurun dah. My graph is going down, sliding dah. Tapi anak muda ni menaik. Tapi dalam menaik itu, nampaknya badannya saja yang naik. Badan saja naik. Rambutnya naik, tuan-tuan. Nampak dia punya cara-cara penampilan dirinya naik. Perhiasannya naik dan sebagainya. Penampilannya naik. Tapi tuan-tuan, Al-Qurannya tak naik. Salatnya tak naik. Macam mana kenaikan itu tidak bertepatan dengan, tidak seiring, tidak paralel dengan Al-Quran, dengan salat dan Al-Quran. Sebagaimana yang tadi yang Ustazah Syaurah sebutkan, Imam Muda sebutkan. Maknanya dua perkara ni yang jadi intinya, tapaknya, iaitu salat dan Al-Quran. Salat dan Al-Quran. Agaknya Ustazah nak komen sikit tentang itu. Sila Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila mana kita berbicara tentang anak muda, bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran ini. Okay. Dan sebenarnya bukan semata anak muda sahajalah yang kita apa orang kata mengalami masalah begini, yang mana kita melihat subhanallah dalam urusan dunia ni dia sangat-sangat hebat, tetapi bila mana kita melihat kepada tanggungjawab daripada Allah tu sendiri dari segi solatnya, dari segi Qurannya, sangat mendukacitakan. Okey. Perkara yang pertama yang saya nak mengajak kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, satu perkara yang mungkin kita kena ambil perhatian dan mungkin kita kena cuba fahami bahawasanya bila sebut tentang istiqamah ni untuk kita berterusan buat perkara yang baik ni, subhanallah, bukan satu perkara yang mudah. Lagi-lagilah kalau kita nak baca Quran. Kenapa saya kata susah kalau nak istiqamah baca Quran ni? Sebab Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang berbunyi, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada ayat Al-Quran, maka Allah berikan kepadanya satu kebaikan yang dilipat gandakan kepada 10. Dan Nabi SAW tidak menyebut alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, bila mana kita memahami hadis ini, apa yang kita boleh concludekan, kita boleh konklusikan adalah antara amalan yang paling mudah untuk kita dapat pahala adalah dengan baca Quran. Saya bagi satu analogi yang mudah lah.
Dia macam ni pahala baca Quran. Kalaulah ada orang tahu pada kita kan, orang kata okey, Syaurah kalau awak sebut satu huruf saya bagi awak RM10. Agak-agak ada tak orang nak bekerja selain daripada kerja tersebut? Confirm tak ada orang nak kerja selain daripada kerja tersebut. Sebab apa? Sangat mudah untuk dapat duit. Begitu juga dengan Quran. Dan sebab itulah syaitan ni subhanallah, dia sangat licik. Bila kadang-kadang kita ni subhanallah ada niat baik dah ni. Kan Datuk kan? Satu hari saya nak baca satu juzuk lah, ada niat Datuk. Tapi bila buka je satu muka surat, tiba-tiba time tu lah pula banyak pula WhatsApp masuk. Time tak baca Quran tak ada pula WhatsApp masuk. Kita ni ujiannya Masya Allah. Kan yang dah lama tak tanya khabar, tiba-tiba time tu pula dia nak tanya khabar kan. Hari lain tak tanya pula. Jadi nak ceritanya yang pertama, cabaran untuk kita istiqamah dengan Quran ni subhanallah memang sangat-sangat besar. Sebab syaitan ni dia tahu antara amalan yang paling mudah untuk seorang hamba dapat pahala adalah dengan baca Quran. Sebab itu syaitan ni akan sentiasa gagalkan kita daripada kita nak baca Quran. Tapi jangan pula kan, hari ni tak ada mood lah baca Quran, kita pun kata syaitan lah ni hasut saya tak baca Quran. Dia salahkan syaitan pula kan. Itu perkara yang pertama. Cabaran tu ada. Yang kedua, bagaimana yang disebut oleh Datuk tadi, bagaimana kita nak jadi seorang anak muda yang bukan semata-mata kejar pada dunia itu sendiri, sebab Nabi SAW pun tak ajarkan pada kita untuk tinggalkan dunia, tetapi kita nak dunia dan juga akhirat ni saling, orang kata, beriringan, kan? Kita nak dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Dalam kesibukan kita cari duit, nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, tetapi hak pada Quran, hak pada solat kita tunaikan. Jadi perkara yang pertama yang perlu kita faham, dia tak boleh lari daripada orang kata fahaman agama. Macam mana nak create fahaman agama ni? Bermula daripada mak ayah. Ni benda yang kita selalu sentuh. Maksudnya memang peranan mak ayah tu sendiri. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, benarlah apa yang disebut oleh Nabi SAW, bahawasanya orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat pada kematian. Tapi bukan senang kita nak jadi orang yang sentiasa ingat pada kematian. Kalau orang tanya pada saya kan, apa pengajaran yang paling terbesar tentang COVID-19 ni, saya akan sebut adalah saya akan mula menyedari bahawasanya kematian ni sangat dekat. Kalau sebelum ni kan kita tak rasa sedekat ini, tetapi dengan COVID ni subhanallah terasa sangat-sangat dekat. Sebab apa? Hari ni setiap hari tanpa mengira waktu kita mendengar pelbagai berita tentang kematian. Budak baby boleh meninggal dunia. Orang muda meninggal dunia. Nak ceritanya tentang kematian ini sangat dekat pada kita. Jadi bagaimana kita nak melahirkan anak muda yang sentiasa ingat pada agama, pada kematian ini, tak boleh lari daripada dengar kuliah agama. Dengar majlis-majlis ilmu, supaya apa? Kita ingat bahawasanya kehidupan dunia kita ni, apa yang sedang kita kejarkan, materialistiknya, kerjaya kita, semua itu adalah sementara, dan akhirnya yang akan dibawa tu bukan kejayaan kita hari ini ni. Yang kita nak bawa ni bekal kita baca Quran, solat kita bagaimana, hubungan kita dengan mak ayah bagaimana. Maka yang kedua mestilah kehidupan kita ni sibuk kan dengan dengar majlis ilmu. Sebab apa? Kita ni manusia kan, sentiasa orang kata terlupa, kena ada orang yang selalu mengingatkan kita, at least lah paling kurang kan. Mak ayah pun mungkin boleh buat kan lepas maghrib, seperti family Datuk buat kan lepas subuh, buka baca hadis dan sebagainya sebagai peringatan. Sebab apa? Kita ni manusia yang sentiasa alpa, terlupa. Maka perlu ada orang yang sentiasa mengingatkan. Itu yang kedua. Kena sibukkan diri dengan majlis ilmu. Sibuk macam mana pun kita, at least lah paling kurang sebelum tidur tu kan, dengarlah 5 minit mana-mana video YouTube, Instagram ke Facebook kan, yang memberi manfaat, memberi makanan rohani pada kita. Yang ketiga adalah kita kena paksa diri kita. Contohlah macam mak ayah sekarang, anak-anak bersama dengan kita kan. Maklumlah musim PKP ni terhad, anak-anak kita tak boleh keluar, maka mereka banyak masa dengan kita. Maka selagi mana kita boleh suruh anak kita, maka suruhlah. Okay. Mak ayah jangan pernah orang kata give up untuk mengajak anak kita ni pada jalan kebaikan. Sebab apa? Kalaulah mak ayah dah mula rasa give up, mula rasa saya ni tak tahu dah nak buat apa, maka waktu tu siapa lagi nak tegur anak kita melainkan kita sebagai seorang ibu ayah. Sebab apa? Kawan-kawan ni bersama dengan anak-anak kita ni, waktu anak kita senang saja, waktu anak kita berjaya dalam perihal dunia. Tetapi orang yang setia bersama dengan dia walaupun dia buat masalah dan sebagainya hanyalah ibu dan juga ayah. Maka selagi mana kita boleh paksa anak kita, contoh macam mana nak paksa, contoh
Maghrib Isyak tu kan kita solat jemaah. Lepas maghrib sebut dengan anak. Handphone semua letak tepi, kita baca Quran sama-sama. Maksudnya kita create suasana tersebut. Sebab tu kan Datuk, saya jumpa dengan beberapa keluarga yang mereka kata COVID ni menjadi salah satu asbab. Mereka ni sebelum ni susah nak berkumpul baca Quran, tapi musim COVID ni jadi asbab mereka mudah untuk berkumpul baca Quran sama-sama. Maka kita ambil lah pengajaran ataupun hikmah daripada COVID ni dari segi positif ni. Kan? Kalau nak tengok negatif pun ada juga. Tapi kita cuba ambil dari side yang positif. Kita manfaatkan masa bersama kita dengan anak-anak. Okey? Jadi mungkin itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan. Dan perkara yang terakhir memang tak boleh lari daripada doa. Minta pada Allah supaya apa? Allah ni campakkan pada anak-anak kita ni rasa seronok dengan Quran. Kalau satu hari tak baca Quran, dia mula rasa gelisah. Bukannya menjadi seorang anak yang kalau hari ni tak baca Quran, tak apalah, esok kan ada lagi. Wal'iyadzubillah. Kita tak nak anak-anak kita macam tu. Kita nak anak-anak kita ada satu rasa kalau hari ni saya tak baca Quran, kan, kalau hari ni lah saya tak baca Quran, maka kehidupan kita serba tak kena. Macam Datuk sebut tadi kan, kalau tak solat sunat tahajud, subhanallah, satu perasaan yang tak boleh nak gambarkan. Maka kita nak anak-anak kita begitu juga dia dengan Quran. Jadi insya-Allah wallahu alam Datuk. Allah, terima kasihlah. Terima kasih. Tuan-tuan tak nak ke jadi anak macam anak muda macam Syaurah ni tuan-tuan ni. You tengok tuan-tuan, macam mana dia sebut tuan-tuan. Dia tak sebut macam anak kita, setan, syaitan. Saya suka. Orang sebut Ramadan. Saya paling tak seronok dengan Ramadan. Fakir. Bukan pakir. Bukan, tuan. Banyak saya tengok Ramadan. Allah, kadang-kadang di TV pun, tuan-tuan, kita punya juru apa pun, Ramadan. Mana boleh Ramadan, tuan-tuan? Ramadan. Jadi dia benar-benar betul. Sebut betul. Sebab itu bahasa Al-Quran. Itu bahasa syurga, tuan-tuan dan puan. Jadi kita banyaklah kita menyebut perkataan-perkataan salat. Salat. Betul sebutnya. Zuhur. Kena sebut betul. Asar. Kena sebut asar. Jadi asar kena asar. Dan tuan-tuan, asar pun asar. Jadi benda-benda ni lah tuan-tuan. Saya kadang-kadang bila dengar yakin, itu perkataan Arab, perkataan Al-Quran. Yakin. Tak boleh. Saya dididik dalam pendidikan sekular, tapi lidah saya tu tak sedap nak menyebut Ramadan. Dan saya tidak akan sebut Ramadan. Dan saya tidak akan sebut, minta izinkan anak-anak menyebut Ramadan. Bod. Jadi benda-benda macam ni lah anak muda ku sayang. Marilah kita tengok Syaurah tuan-tuan. Tengok dia punya pantasnya bercakap, tersusunnya bahasa, tersusunnya ideanya tuan-tuan. Masya Allah. Bukan senang tuan-tuan. Ini sistem. This is what we call a system. Inilah sistem dia. Sistem nak bercakap, sistem nak mengolah, sistem menganalisa, sistem nak menterjemahkan perkataan dalam kepala kita, terjemahkan at our intellectual, mental level. Bukannya mudah tuan-tuan dan puan. Tapi Syaurah ada semua tu. Tak ada soalannya tadi, tak ada terfikirkan kita tuan-tuan, kalau anak aku jadi macam Syaurah. Kalau anak aku jadi macam imam muda ni, ya Allah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan satu orang tuan-tuan dia kata dia menangis teresak-esak tuan-tuan. Satu masa pasal apa? Pertama kalinya tuan-tuan, anaknya balik, anaknya dalam Al-Quran menghafaz Al-Quran. Anak dia tuan-tuan umur 14 tahun ni, mengimamkan sembahyang tuan-tuan, dan dia dengan isterinya jadi makmum. Tak tahu, dia kata air mata mengalir air mata. Nak cari tisu tengah sembahyang tuan-tuan, tak ada tisu. Akhirnya gosok-gosok dengan tangan aja, dia kata. Pasal apa? Tersentuh hatinya. Dia diimamkan oleh anaknya tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Dan anaknya bacaannya first class tuan-tuan. Makhrajnya first class, tajwidnya first class, irama taranumnya first class. Allah, tuan-tuan dan puan. Bercucuk-cucuk air mata saya dikata. Sampai bagi salam saya nangis lagi. Tuan-tuan, nangis macam mana? Air mata apa tuan-tuan? Bukan air mata hiba-hiba begitu tuan. Inilah air mata keimanan yang keluar daripada titis-titis keimanan yang Allah masukkan dalam kepala mak dan ayah, mendengar anak menjadi imam, melakukan kalamullah. Allah tuan-tuan, masya-Allah.
Jadi inilah para penonton yang sekalian ya. Kita harap anak-anak kita yang sedang mengikuti program ini tuan-tuan ya. Program tuan-tuan tengok. Kalau dia tengok YouTube ke yang lain-lain tuan-tuan nampak, tengok TikTok dan sebagainya, saya rasa tak ada macam ini. Ada ke macam ini tuan-tuan? Ada ke seorang anak muda, 2 orang anak muda depan kita ni, syaurah dengan imam muda ni? Ada ke? Dalam TikTok kita dengar yang macam ini, dalam YouTube kita dengar macam ni, dalam Facebook kita dengar macam ni, dalam IG kita dengar macam ini. Jarang. Tapi daripada anak muda, wakil anak muda 2 orang ini yang boleh bercerita tentang Al-Quran, yang boleh cerita tentang salat, yang boleh cerita tentang dunia dan akhirat, yang boleh cerita tentang macam tadi yang imam muda menyebut tuan-tuan, vaksinasi ya. Dan vaksinasi apa? Hati. Macam mana kita nak suntik hati, kunti hati dengan Al-Quran, dengan salat yang disebutkan oleh imam muda tadi. Para penonton yang sekalian, insya-Allah saya nak nak pause sekejap ya. Berhenti sekejap. Tuan-tuan puan 1 minit setengah begitu ya. Pertama sekali tuan-tuan puan, insya-Allah hari ini hari yang ke-12 kita menyebarkan sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai. Kalaulah ada anak muda bawa sijil wakaf tunai ni tuan-tuan, pergi rumah ke rumah, telefon. Sekarang rumah ke rumah tak boleh. Telefon. Uncle, saya ni Dr. Hassan bagi satu buku ni RM50, cetak keping RM50. Boleh tak Uncle tolong edarkan dengan anak-anak, edarkan dengan sahabat-sahabat, edarkan dengan jiran tetangga di tempat Uncle. Boleh tak Uncle? Kalau boleh kita akan hantar Korea, kita akan Korea ke tempat rumah Uncle sekarang ni. Boleh tak Uncle? Allah tuan-tuan, you bayangkan tuan-tuan. Anak muda membantu nak mendirikan Komplek Anjung Husnul Khatimah. Di dalamnya ada pusat Islam yang besar yang boleh menampung 300 ke 400 orang. Dalamnya ada 10 bilik-bilik kuliah, semuanya aircon. Dalamnya ada auditorium yang lebih memuatkan 300 orang. Dalamnya ada tempat makan, dalamnya ada tempat penginapan seperti hotel 3 bintang. Hotel 3 bintang. Gunanya kita nak mendidik manusia supaya mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada tujuan lain. Tujuannya datang mendidik insan daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Malaysia, daripada Indonesia, Selatan Thailand, datanglah ke tempat itu. Hari-hari ada 250 orang. Untuk apa? Belajar untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan bagi tahu saya dalam dunia ni, di mana institusi yang ada macam ini? Di mana college yang ada macam ini? Yang mana workshop yang ada yang macam ini? Mana universiti yang ada macam ini? Maka Yayasan Sabaha akan menubuhkannya tuan-tuan, insya-Allah. Bantulah tuan-tuan, bantulah. This is the only one of its kind in the world. The only one in the world. I bet tuan-tuan, this is the only one in the world. I have searched in Google. Dah minta, cari. Tak ada tuan-tuan. Inilah dia. Mendidik, apa nama pendidikannya? Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Untuk ibu bapa dan anak-anak umur 15 tahun ke atas. Anak-anak 15 tahun ke atas nanti datang ke tempat itu tuan-tuan. Ada modul-modulnya. All in modular form. Anak-anak ini sampai kepada peringkat bila mak bapak terbujur menjadi jenazah. Anak-anak boleh buat 5 perkara. Memandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak, mengimamkan solat anak-anak, mengkebumikan anak-anak, mentalkinkan anak-anak. Tambah lagi tuan-tuan ya. Mendoakan dan seterusnya mendoakan dan menjaga harta dan duit-duit yang ditinggalkan dijaga dengan rapi oleh anak-anak supaya tidak ada satu sen pun duit yang ditinggalkan dibelanjakan bertentangan dengan kehendak syarak. Tuan-tuan, inilah dia Komplek Anjung Husnul Khatimah. Inilah visi saya. Semalam tuan-tuan Dr. Bibi kata, minta maaf lah tuan-tuan, Dr. Bibi kata, Allah, inilah satu inisiatif yang nampaknya tuan-tuan dalam keadaan dunia sekarang, inilah inisiatif yang ditunggu-tunggu oleh umat. Ini dia. Tuan-tuan bagi tahu, tak ada di Amerika, tak ada di dunia Arab, tak ada di Asia, tak ada di China, tak ada di Kanada, tak ada di Australia, tak ada di New Zealand. Yang akan ada nanti tuan-tuan di Bumi Selangor, di Shah Alam di sana. Di Bukit Ceraka namanya. Yang kita akan bangunkan Komplek Anjung Husnul Khatimah itu. Nombor 2. Nombor tuan-tuan buku-buku. Buku kita tuan-tuan dapatlah 3 serangkai tu. Tuan-tuan 3 serangkai. Biar anak kita baca. Tuan-tuan, 3 serangkai. Yang pertama, tuan-tuan ya, Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Bacalah tuan-tuan baca. Minta anak kita baca. Yang tua baca, yang muda baca, yang nak mati besok pun baca. Supaya dalam tu tuan-tuan, ada saranan-saranan, ada tips-tips macam mana kita nak mengakhirkan hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu dia.
Nombor 2, buku namanya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Masya Allah. Tuan-tuan, kita sihat dikhidmati oleh anak. Kita sakit dikhidmati oleh anak. Kita berada dalam sakratul maut dikhidmati oleh anak. Kita mati dikhidmati oleh anak. Kita dah ditanam dikhidmati oleh anak. Kita dah dikuburkan dikhidmati oleh anak. Anak yang salih, anak yang salihah. Kalau tidak tuan-tuan, saya dah perhati dengan mata kepala sendiri. Mak bapak meninggal tuan-tuan. Anak ada 3 orang, anak besar. Anak laki-laki 3 orang besar. Seorang pun tak ada dalam barisan saf itu menyembahyangkan jenazah ayah. Bila kita tanya pasal apa? Alah, uncle tak sure, tak apa reti lah. Tak pernah buat. Bayang tuan-tuan, ini ke kita lepaskan mak ayah kita? Kali terakhir, saat terakhir kita lepaskan. Katakan tak sure, tak tahu nak buat, tak pernah buat. Is that a good answer? Is that a good reply? Itu yang saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah anak-anak kita ni tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi yang buku-buku tadi tuan-tuan. Yang ketiga buku tajuknya yang sudah pun diwebinarkan, iaitu Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Baca buku ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena baca, puan-puan kena baca. Saya menulis buku ni, saya nak bagikan masuk dalam kepala wanita-wanita seluruhnya. Tak kisah. Wanita moden, wanita kampung, wanita bandar, wanita ultra bandar dan sebagainya. Mereka boleh jadi calon syurga. Bukan calon syurga. Bidadari syurga. Bukan bidadari syurga. Mereka akan jadi ketua bidadari syurga. Saudara, tuan-tuan bacalah buku ni insya-Allah. Kemudian tu yang ketiga tuan-tuan dan puan, webinar. Webinar ni seminar online. Seminar online, webinar yang kedua. 28 Februari 8. 28 Februari 8. 3 minggu aja lagi tuan-tuan dan puan. Daftar. Kita hendak bilangan dia maximum 500. Only 500. Because kita punya aplikasi yang kita gunakan tu would only allow for 500 participant. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah. Yang mendaftar, tuan-tuan akan dapat melihat. Yang tidak mendaftar, tidak dapat melihat. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah. Percuma. Webinar 1 dulu, 26 Februari 6 dulu percuma. Webinar yang kedua, 28 Februari 8 ini pun percuma. Tuan-tuan, apa tajuknya yang 28 Februari ni? Tuan-tuan, husnul khatimah, impian setiap Muslim. Takkanlah kita tak mau mati mengucap la ilaha illallah. Takkanlah kita kena ada ilmu, tak ada ilmu untuk mengucap kalimat Allah. Takkanlah kita tidak ada kemahiran. Takkanlah kita tidak ada nak keyakinan untuk mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, ikut 28 Februari 8. What you need to do is just to give us. Tuan-tuan, dalam skrin sekarang nombor telefon saya, nombor telefon pegawai saya namanya Nisah. Call kita tuan-tuan. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email kalau ada. Kalau tak ada email pun tak apa. Dan bagi alamat. Kita nak postkan sijil nanti tuan-tuan. Sijil kita nak postkan kepada tuan-tuan dan puan insya-Allah. Percuma tuan-tuan dan puan. Yang keempat insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan masalah tuan-tuannya ada menghadapi masalah. Tadi anak tak tahu baca Quran, rumah tak dibacakan dengan Quran, anak tak sembahyang, anak tak sembahyang berjamaah, sembahyang jamaah tidak ditegakkan dalam rumah, ada program-program agama anak tidak berminat. Katakan kita nak adakan halaqah Quran, anak tidak berminat, anak perempuan tidak berminat, anak lelaki tidak berminat, dan kadang-kadang mak ayah sendiri pun tidak berminat. Tuan-tuan, kalau ini berlaku dalam rumah tangga kita, nak kejutkan anak pagi-pagi ni, hari Minggu tuan-tuan. Hari Minggu pagi ni tuan-tuan dan puan, saya yakin jam saya tuan-tuan dan puan lagi 4 minit lagi nak jadi pukul 7. 4 minit lagi nak jadi pukul 7. Tuan-tuan, 1 minit lagi nak jadi pukul 8 insya-Allah. 1 minit nak jadi pukul 8. Saya yakin belum bangun lagi. Saya makin tidak sembahyang subuh lagi. Saya yakin tuan-tuan tidak dikejutkan lagi. Saya yakin tuan-tuan dan puan. Inilah yang berlaku. Minta maaf. Tuan-tuan, keyakinan saya ini berpandukan kepada saya punya pengalaman 35 tahun tuan-tuan. Dengan anak muda sekolah menengah, anak muda universiti, anak muda yang tidak bekerja. Inilah tuan-tuan. Masalah besarnya nak bangun pagi. Masalah besarnya nak sembahyang subuh. Masalah besarnya nak berjemaah. Masalah besarnya tak nak ke masjid. Masalah besarnya tak nak ke surau. Masalah besarnya derhaka kepada mak bapak. Kalau ini berlaku, konteks saya tuan-tuan. Konteks terus saya. Kita ada namanya usrah keluarga. Kita bincang. Macam mana cara nak buat? Percuma tuan-tuan, percuma. Inilah servis yang disediakan oleh Yayasan Sabah. Nama servisnya ialah mendakwahkan agama Allah di peringkat keluarga. Namanya usrah keluarga. Usrah. Tuan-tuan tengok ada banner. Usrah keluarga tu dalam skrin sekarang ni. Ada banner ni namanya usrah keluarga. Kontak kami tuan-tuan. Tak ada kena duit apa. Jangan malu-malu tuan. Jangan malu-malu.
Tuan-tuan kena malu, jangan malu pada makhluk, apalagi jangan malu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak malu tuan-tuan? Kalau misalnya tak berjaya di rumah kita setakat ni, tak berjayalah. Kita nak bagi berjaya. Tadi kan yang apa ni Imam Buddha sebut continuous improvement. Dia katakan apa? Upgrading yourself. Upgrade tuan-tuan. Inilah orang Jepun kata kaizen. Kaizen tuan-tuan dan puan. Orang putih kata continuous improvement. Continuous improvement, improvement. Inilah yang kita berlaku. Imannya, takwanya, ini improvement. Dan akhirnya kita punya Telegram. Tuan-tuan, saya nak appeal sangat. Appeal kepada tuan-tuan, appeal. Tuan-tuan, join lah Telegram kita. Bukan ada apa pun. It doesn't cost a single cent. What you need to do is to do the downloading. Downloading kita punya apps tu Telegram. Kemudian tu pergilah kepada linknya Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, ya Allah. Tuan-tuan, ada satu posting 3 hari yang lepas. Satu hadis. Satu hadis tuan-tuan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi bersama dengan Jibril alaihissalam ditemukan dengan seorang malaikat. Malaikat tu ada tangan-tangan, ada jari-jari. Tiap jarinya ada 1000 lagi jari. Tiap jari ada 1000 lagi jari. Ada 1000 lagi jari. Ada 1000 anak jari. Apa kata malaikat tu tuan-tuan kepada Nabi dan kepada Jibril? Wahai Nabi, wahai Jibril, aku diberikan Nabi ni, aku nak mengira. Gunanya aku nak mengira. Nak kira apa tuan-tuan? Titis-titis hujan yang telah diturunkan ke bumi sejak Nabi Adam AS sampai hari kiamat, aku boleh kira titik-titik hujan. Berapa yang titik hujan di Amerika, berapa titik hujan di Eropah, berapa titik hujan di Asia, berapa yang di laut, berapa yang di darat, berapa yang di gunung. Aku kira. Tetapi satu benda aku tak boleh kira. Ini dalam hadis tuan-tuan. Satu benda aku tak kira. Apa dia? Ganjaran Allah. Bila Nabi Muhammad namanya disebutkannya bagi mereka yang berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu aku tak boleh kira. Ya Allah, Jibril. Wahai Nabi Muhammad, aku tak boleh kira. Aku tak boleh kira. Ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ini inti dia. Ini antara konten dalam kita punya Telegram. Dalam tu ada Quran, dalam tu ada hadis, dalam tu kata-kata ulama, dalam tu ada doa, dalam tu ada hari-hari ada doa, dalam tu ada zikir, dalam tu ada peristiwa yang berlaku, dalam tu ada video, bahasa Inggeris pun ada, bahasa Melayu pun ada, video ringkas 2 minit, 3 minit, 4 minit. Tuan-tuan, itulah Telegram kita. Pergilah kepada Telegram insya-Allah. Ada masalah tuan-tuan nak download, ada masalah tuan-tuan nak pergi kepada link, call saya tuan-tuan, call saya atau call Nisa. Call Nisa tuan-tuan, call saya atau call Nisa insya-Allah. Jadi tuan-tuan nampak okey, yang akhirnya nak pergi kepada siapa ni? Syaurah kan ya? Syaurah punya turn kan? Imam Muda Ustaz. Imam Muda punya turn. Sorry. Imam Muda punya turn. Imam Muda ya. Ini yang terakhir, pusingan yang terakhir ni, masya-Allah. Imam Muda menekankan sangat tadi persoalan tentang keimanan, tentang ketakwaan, soalan-soalan mengenai apa yang dikatakan macam mana kita nak kejar akhirat, kita nak kejar dunia, kita nak kejar dan sebagainya. Menyuntik tadi, suntikan yang dikatakan, suntikan hati untuk, dan macam mana nak memecahkan hati kita, hati yang beku, hati yang macam batu tu, ialah tentang Al-Quran, salat dan ikhtiar yang perlu dilakukan ya. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan minta maaf kalau yang ada menghadapi masalah dalam Facebook tu, kami tuan-tuan yang admin tak ada nak blog itu, tak ada nak blog ini. Kami mengalu-ngalukan seluruh dunia. Silalah tuan-tuan, silalah tuan-tuan bersama-sama kita dalam Facebook kita. Jadi ini bukan macam Imam Muda kata, mungkin teknikal lah. Ada teknikal tuan-tuan dan puan yang berlaku antara tuan-tuan dengan Facebook dan sebagainya insya-Allah. Cek tuan-tuan, cek ya. Okey. Jadi Imam Muda untuk mengakhirkannya agaknya lah ya. Tipikal satu rumah sekarang ni. Satu rumah orang Islam yang nampaknya rumah tu belum ada cahaya lagi. Cahaya agama belum ada lagi. Cahaya nampaknya keimanan nampaknya masih berbalam-balam lagi. Cahaya ketakwaan pun masih berbalam-balam lagi. Cahaya-cahaya mereka mengamalkan agama masih berbalam-balam lagi. Agaknya apa ada satu cahaya yang nak dimasukkan supaya ruang tamunya terang, bilik-biliknya terang, dapurnya terang, tempat rehatnya terang. Macam mana kita nak menerangkan suasana yang kegelapan ini? Dan kita tidak boleh hidup terus dalam kegelapan. Tak boleh mati dalam kegelapan. You just cannot spiritually in darkness when you face God. Tak boleh. Jadi agaknya apa dia? Satu cahaya yang kita nak masukkan dalam rumah yang seemingly
seemingly the house looks very dark. Religiously nampaknya very dark. Ini the darkness. Macam mana agaknya Imam Muda? Apa benda ni yang kita nak masukkan? Cahaya apa yang kita nak masukkan dalam rumah yang seperti itu? Sila, Imam Muda. Okey, baik. Terima kasih Datuk Ayanda, Datuk Haji Hassan Ali. Seterusnya Ustazah Syaurah, penonton yang dirahmati Allah sekalian. Menjawab soalan tu Datuk kan, perkara apa yang kita nak bawa untuk kita cerahkan rumah kita. Yang mungkin rumah kita besar, rumah kita banyak lampu chandelier-nya, lampu spotlight-nya, macam-macam lampu, everything lampu kita letak ya, warna-warni ya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Ya, kita tak nak cerah lampu saja. Kita nak biar cerah dengan cahaya Islam, cahaya Al-Quran. Kita nak biar cerah ya. Mungkin kita baca Al-Quran tidaklah keluar cahaya ya, secara fizikalnya, tetapi cahaya itu masuk ke dalam jiwa ahli keluarga kita. Ya. Mungkin kita solat itu tidak nampak keluar dia punya auranya dengan mata kasar, tak nampak cahayanya, tapi yakinlah kita dengan solat itu akan menjadikan hidup kita bercahaya sebenarnya. Baik, saya nak kongsi ada satu kisah Datuk dengan penonton sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Kisah ni saya pernah dengar di Radio IKIM yang pernah diceritakan oleh Kak Cik. Kak Cik ni panggilan mesra Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa ya. Saya dengar lama dah kisah ni pernah cerita. Kata Ustazah ni satu hari saya naik kereta dengan anak saya. Bila naik kereta dengan anak saya, dia kata waktu tu dia ambil anak dia di sekolah rendah kalau tak silap saya ya. Cerita ni dah lama dah. Dia ambil anak dia dekat sekolah, kemudian on the way nak balik ke rumah. Anak dia dah penat seharian sekolahnya. Bila balik ke rumah, kemudian azan ya, azan di corong radio. Waktu dalam kereta ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Maka ustazah ni kata kebetulan di hadapan tu ada petrol station, petrol pump, stesen Petronas biasanya dia ada surau. Maka berhentilah di surau tersebut. Bila sampai di surau, dia sampai di Petronas, anak dia tanya, kenapa Umi berhenti dekat sini? Maka ustazah kata, ya sebab kan dah azan dah ni, jomlah kita solat dulu. Anak ni ditarik muka dia. Alah tak payahlah Umi, rumah kita bukan jauh pun, solat dekat rumah je lah. Ya? Tak payahlah, adik penat sebab dia penat. Ya? Kemudian ustazah kata, tak apa, kita solatlah dulu. Dah azan dah ni, apa-apa kita selesaikan dulu. Anak ni turun kereta dalam keadaan muka dia tak puas hati lah. Muka dia macam muka kepenatan. Ada, tak nak. Biasa ya, orang muda kan. Tambahan pula dia mungkin tak faham apa-apa tentang falsafah solat. Tapi ini namanya didikan. Ya. Maka bawalah, dah habis solat semua, masuk dalam kereta. Start enjin kereta. On the way balik ke rumah, anak ni kata pada ibunya, pada Umi dia. Umi, tadi dekat sekolah cikgu pesan, dia suruh beli barang. Saya tak ingatlah apa, tapi dia kata, belikan satu barang ni untuk kita buat aktiviti di sekolah pada esok hari. Jadi ustazah kata, apalah ni, depan tu ada kedai, nanti Umi berhenti. Ustazah kata, saya pun berhentilah keretanya di tepi jalan, parking kereta di tepi jalan, anak pun turun. Dan kedai tu dia kena menyeberang jalan. Ya, kena dia opposite. So anak ni kena melintas jalan. So anak ni turun, dia pun melintas jalan. Ketika mana anak ni nak melintas jalan, tiba-tiba ustazah kata, saya terdengar ada satu kereta yang cukup kuat bunyinya daripada arah belakang, ya. Vroom, dan kereta tu melanggar sesuatu. Bang, langgar. Bila terlanggar sesuatu, ustazah kata, waktu itu saya panik, ya. Panik dan tak tahu nak fikir apa dah. Ya, melainkan hanya mengucap Allah, astagfirullah dan sebagainya. Dan ketika itu yang dalam fikiran ni, yang ada dekat mana hospital yang paling terdekat nak bawa anak aku ni, dekat mana, ya, kita panik. Ya. Dalam keadaan panik macam tu, tak lama lepas tu anak tadi tu masuk balik dalam kereta. Dia buka pintu, dia masuk. Ustazah Salih dia lagi terkejut sebab tengok anaknya mukanya pucat, mukanya macam terkejut, tapi alhamdulillah tak ada darah, tak ada apa-apa pun. Bila keadaan dah mula reda tenang, ustazah tanya pada anak dia, tadi siapa yang kena langgar tadi? Sebab Umi dengar macam kereta tadi tu macam melanggar sesuatu.
Anak ni kata apa? Sebenarnya Umi, tadi kereta tu memang macam nak langgar adik. Ya memang macam nak langgar dia. Tapi dia kata tak tahulah, pelik dia kata macam ada sesuatu yang menepis anak ni tolak ke tepi. Memang sipi-sipi tapi dia kata macam ada something, sesuatu yang menolak, macam tolak ke tepi supaya dia mengelak. Dia kata apa? Alhamdulillah. Itu je Ustazah dah kata pada anak ni. Alhamdulillah. Nasib baiklah kita syukur pada Allah. Tadi kan kita baru solat, tengok Allah dah jaga kita. Nampak This is amazing story sebenarnya. Sebenarnya inilah benda yang rahsia yang kita tak tahu. Macam Datuk sebutkan tadi, malaikat Jibril tak tahu berapa banyak, bilangan ganjaran yang Allah bagi. Beginilah kenapa saya kata, inilah namanya cahaya dia. Cahaya yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi inilah namanya ruh solat tu tadi, sebenarnya dia pelindung diri kita. Dia melindung kita. Ya, perisai diri kita. Sebab tu Nabi kata as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai yang tak nampak dengan mata kasar. Begitu juga solat. Solat juga perisai. Yang mana Allah pelihara kita tanpa kita duga. Mungkin kerana ini dengan kita ada ujian, maka Allah bukakan pintu untuk keluar daripada ujian itu kerana berkat solat kita. Mungkin kita diuji dengan anak-anak begini, tapi dengan berkat solat kita, cahaya yang kita sinari rumah kita bukan dengan lampu cendelier, tapi dengan cahaya keimanan, cahaya Al-Quran, cahaya solat, itulah yang menjadikan Allah bukakan pintu permasalahan, pintu jalan keluar dan sebagainya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Ya. Ini pun dah tahu dah biasa ayat ni kan. Itu janji Allah, bukan janji saya, janji Allah. Siapa yang bertakwa pada Allah, inilah clue dia, ya. Nak takwa ni macam mana? Dengan solatnya, dengan fahamnya Quran, dengan zikrullahnya, dengan meyakini Allah lah Tuhan kita, dengan meyakini Allah lah sumber rezeki, sumber kebahagiaan, sumber segala-galanya. Dengan itulah Allah akan buka jalan keluar, akan selesailah masalah-masalah kita tanpa kita duga. Allah buka dengan mudah saja, insya-Allah. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Para penonton, ada 2-3 perkara saya nak buat conclusion pada pagi ini. Pertamanya, para penonton, kita ni mungkin 7-8 hari lagi akan masuk 1 Muharram, akan masuk tahun 1443 Hijriah. Marilah kita, tuan-tuan, mari kita berazam. Tuan-tuan, dalam azam ni, saya dah rakam pendek aja, 3 minit. Untuk TikTok ni, dia tak lebih daripada 3 minit. Saya dah rakam dah banyak juga, tuan-tuan. Namanya Azam 1443 Hijriah. Azam 1443 Hijriah. Kita dah kita dah rakam tak lebih daripada 3 minit, tuan-tuan. 3 minit, satu saat pun agaknya tidak diterima. 3 minit. Dalam TikTok, tuan-tuan boleh tengoklah, kita dah buka akaun dalam TikTok. Boleh tengoklah. Banyak series, tuan-tuan. Tetap satu tu adalah dalam 3 minit atau 2 minit 50 saat, 2 minit 40 saat, begitulah. Hanya nak memberitahulah apa azam kita. Apa azam anak-anak, apa azam mak bapak. Dan azam-azam itu, tuan-tuan, tak lari daripada apa yang Syaurah sebut tadi, apa yang Imam Muda sebut tadi, apa yang malam tadi kita sebutkan, tuan-tuan, bersama dengan Dr. Rahimi Saad, bersama dengan Dr. Bibi malam tadi, tuan-tuan, dan yang kita sebutkan sebelumnya. Sebenarnya selama 1 tahun 8 bulan kita bersiaran ni. Macam-macam kalau kita boleh lengkukkan, kalau kita tuliskan dalam bentuk azam. Azam kita, azam 1443. Maknanya, tuan-tuan puan, saya nak pinjam malam tadi pun salah seorang daripada ahli panel menyebutkan, kalau hari ini mesti lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada besok. Begitulah, tuan-tuan, kehidupan kita. Itu yang Imam Muda menyebutkan tadi. Dia kata apa, tuan-tuan? Upgrading yourself. Inilah caranya kita nak upgrade diri kita, insya-Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, para remaja, ibu bapa yang dihormati sekalian, inilah masa yang nak muhasabah. Saya syorkan supaya kita mesyuarat. Mesyuarat keluarga, pendek-pendek aja mesyuaratnya, pendek-pendek saja. Cerita apa yang kita nak lakukan dalam keluarga supaya menepati kehendak yang Syaurah hendak tadi, yang Imam Muda hendak tadi, yang pencerah-pencerah lain hendak tadi, supaya berlaku dalam 1443 Hijriah ni. Kalau tak ada planning macam itu, kalau tak ada implementation macam itu, kalau tidak ada perancangan yang seperti itu, tuan-tuan, takut kita lara, terus lara, dan hidup terus lara. Dalam keadaan lara itulah
tuan-tuan dan saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tragedi, tuan-tuan. We live not to create tragedi, tuan-tuan. Tidak. Kita ni dilahirkan, diletak di bumi ini untuk membawa sesuatu, bukan tragedi, tetapi happiness yang kita nak bawa. Di dunia kita happy, di akhirat pun kita happy, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan insya-Allah supaya tuan-tuan bagi. Kita nak dengar sikit dalam setengah minit ke, dalam 30 saat ke daripada Syaura. Apa yang terakhir Syaura? Buku yang mana? Apa seminar yang mana yang kita nak buat? Begitu juga Imam Muda. Syaura, sila Syaura. Apa bukunya lagi? Aku dan Al-Quran, apa lagi ada lagi? Sila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah disebabkan Datuk sebut tentang buku kan. Jadi saya promote lagi buku Aku dan Al-Quran, yang mana alhamdulillah sedang tengah berbaki hanya 200 buah sahaja lagi. Masya-Allah. Dan selepas ni kita takkan restock dah sebab insya-Allah kita akan keluarkan buku Aku dan Al-Quran edisi yang kedua pula Datuk. Doakan Datuk. Okey, dan itu tentang buku lah. Seterusnya saya mengajak kepada tuan-tuan, puan-puan sekiranya ingin mempelajari apa jua ilmu berkaitan dengan Al-Quran, bolehlah pergi ke website kami nashrahconsultant.com, yang mana kita buat pelbagai program di sana lah, antaranya mengaji, menghafal, kelas tajwid, kelas taranum, kelas qiraat. Jadi di sana kita jemput lah para-para asatizah yang berkelayakan untuk mengajar. Jadi itu sahajalah daripada saya, Datuk. Allah. Nashrah Consultant, tuan. Nashrahconsultant.com. Dapatkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Nanti untuk yang akan datang ni, bagi kita nombor telefon supaya kita dapat paparkan di skrin nanti. Bagikan kita punya technical akan paparkan di skrin. Begitu juga. Okey, Imam Muda, macam mana? Kita punya sambal tempe kita macam mana? Sebenarnya alhamdulillah dah siap dah yang ada dekat sini. Alhamdulillah. Allah. Apa namanya? Betul, sambal tempe. Sambal tempe Imam. Ya. Masya-Allah. Oi, cantik bekas je ni. Insya-Allah. Bekas ni tak dapat RM1 ni, Ustaz. Betul. Kos dia ialah ni kos sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terbaru lah, insya-Allah. Sambal Jawa belum juga lagi sambal goreng Jawa. Belum lagi. dalam list insya-Allah. Allah. Siapa yang nak ni? Siapa yang nak boleh contact lah 012 969 9625. Ustaz bagi nombor tu, besok kita tayang kat skrin Ustaz. Lagi mudah dia. Kita tayang kat skrin lagi mudah. Kalau tidak tu ada yang tak ada pegang pen, ada yang maklumlah tuan-tuan dan puan kita bagi Syaura dengan Imam Muda, bagi nombor telefon kita tayang kat skrin nanti insya-Allah. Okey, para penonton yang hormati sekalian, jangan lupa sijil wakaf tunai RM10, RM50, RM100. Inilah dia jalan ke syurga, tangga ke syurga, highway ke syurga, lorong ke syurga. Inilah dia tuan-tuan dan puan, insya-Allah. RM1 pun, 10 sen pun akan dibinakan mahligai di syurga Allah SWT. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kita punya webinar. Webinar 2 kita 28/8. Jangan lupa tuan-tuan, daftar sekarang. Kita ambil hanya 500 orang je. First come first serve. And it is free. Gratis. Percuma tuan-tuan. Percuma saja insya-Allah. Yang ketiga, buku-buku 3 serangkai. Beli 3 serangkai terus. 3 serangkai. Hari jadi bagikan buku ini. Hari anniversary hadiahkan buku ini. Di kilang-kilang kena ada buku ini. Di surau di masjid kena ada buku ini. Di rumah kena ada buku ini. Inilah buku rujukan utama dan pertama. Selain daripada buku-buku yang lain. Saya tak katakan buku saya ini all inclusive tuan-tuan dan puan, tapi bolehlah dibaca-baca bersama dengan buku-buku yang lain insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita punya Telegram. Tolonglah Telegram kita tuan. Telegram kita. Saya dah baca, saya bagi tahu tuan. Konten Telegram itu tuan-tuan menusuk jiwa, menusuk hati. Bacakan tuan-tuan. Dia ada satu hari satu hadis, dia ada ayat Qurannya, dia ada kata-kata ulama'nya. Bacakan kepada anak-anak kita, bacakan kepada teman-teman kita insya-Allah. Tapi apapun tuan-tuan, join our Telegram. Download sekarang dan pergilah kepada linknya Anjung Husnul Khatimah insya-Allah. Kemudian tuan-tuan puan yang akhirnya usrah keluarga. InsyaAllah kita bantu tuan-tuan, kita bantu. Percuma tuan-tuan. Kita ada jatuh unit namanya usrah keluarga. Unit usrah keluarga, membantu keluarga-keluarga. Jangan malu, jangan segan. Jangan malu, jangan segan. Jangan malu pada makhluk, jangan malu tuan-tuan. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan call saya, call Nisa, call saya. Kita ronding macam mana caranya. Percuma tuan-tuan, percuma. Untuk kita masukkan, inject tadi apa yang Imam Muda kata, kita nak suntik vaksin hati
vaksin hati. Apa dia punya dia punya suntikan vaksin hati itu? Suntikannya ialah Quran, suntikannya ialah salat dan berbagai-bagai amalan lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Mudah-mudahan ada baiknya pada kami semua, ada baiknya pada tuan-tuan, ada baiknya perempuan. Jangan lupa tuan-tuan depan ya. Malam ni Ustazah Nazirah Abu Bakar Fiqh Hawa daripada barisan program mingguan kita tuan-tuan dan puan. Fiqh Hawa ni antara yang paling ramai followers, likers dan viewers ni, antara yang paling ramai tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi malam ni pukul 9.15 malam ni, insya-Allah. Tuan-tuan ya, kepada siapa yang berkendakkan tuan-tuan, yang berkendakkan jadual mingguan kita hari Isnin dan Selasa tidak bersiaran, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 5 hari dalam seminggu, 7 pagi dan 9.15 malam. Siapa yang tak tuan-tuan, call kita. Kita boleh WhatsApp terus kepada tuan-tuan jadual kita, insya-Allah, untuk setiap minggu, jadual setiap minggu. Siapa dia, apa tajuk, bila, semua ada dalam jadual itu, insya-Allah. Cukup setakat itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Kompleks Anjung Suluh Khatimah.